Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar? Hari ini saya mengharapkan anda semua sihat walafiat dan semoga anda dapat manfaat untuk saya cerita tentang satu buah yang paling saya suka dan mungkin sebagian besar daripada anda pun suka juga. Cuma hari ini kita kena nak fokus juga tentang bahayanya. Okey, yang tu saya lepas kat ujung nanti supaya you tak cuma dengar khasiat tapi you akan juga fikirkan tentang dia punya bahaya kalau terlebih makan. Ini saya nak cerita tentang nenas. Saya dah bawa nenas untuk anda ni, okey. Ni, okey. Saya nak tunjuk sama ada yang ni sesuai tak sesuai, color macam ni okey ke tak okey. Lepas tu nanti kita akan sambung cerita tentang isi dia pula. Suka sangat nak tunjuk gambar ni pun satu design yang cantik ni, walaupun gambar ni buah ni yang dah lama. Maksudnya saya ambil aja apa yang ada kat rumah lah kan. Mana boleh berkira sangat pada musim-musim PKP ni kan, musim-musim COVID ni. Tapi cantik tak design dia? Ni design ni saja kalau you belajar tentang dia punya algoritma dia ada dia punya mathematics dia. Orang panggil Fibonacci punya calculation. Cara dia berbunga tu 1 jadi 3, 3 jadi 5 dan berapa-berapa lagi tu. Kalau you tengok dia punya kembang ni, kalau ini cantik ni, dia akan ada orang panggil pelukisan dia sendiri. Tapi dari sudut kebesaran Allah, dia ada setiap sesuatu. Kalau you tengok bunga matahari tu kan, design dia punya, sebab tu dia panggil bunga matahari, betul tak? Design dia tu macam matahari betul-betul. Tapi kalau you tengok ni, tengah-tengah ni, saya ambil ni Saya ambil ni, cuba you tengok betul-betul design dia. Okey, ada nampak macam matahari tak sikit? Ada tak? Kan? Tu. Pagi-pagi yang kita pergi tengok dia naik kan, tengah-tengah tu kan dia putih-putih tu. Cantik kan? Punya nenas ni Tuhan bagi memang cantik betul. Okey, dan saya akan cerita apa dia punya manfaat bermula daripada 1 sampai 21. Ready? Nombor 1 ialah sebelum saya sambung, dia dalamnya yang manis tu ada 2, satu bahan fraktos, satu bahan glukos. Setiap buah ada fraktos dan glukos. Anda kena tahu kenapa kita dibenarkan makan buah sebanyak mungkin, sebab yang bagusnya itu fraktos. Tapi ramai juga orang kata buah tak boleh makan kalau you diabetik dan sebagainya. Jangan terlalu percaya, sebab apa? Kita dah buat kajian, orang yang makan buah banyak, untuk orang diabetes pun dia improve. Kecuali you kena tahu waktu bila nak makan. Okey? Dan berapa jumlah, berapa gram dan sebagainya. Yang tu saya nak ajar lain kali lah. Tapi bagi mereka yang dah attend program diabetic diet, you tahu sangat-sangat kan berat badan kali berapa semua. Tapi yang penting ialah untuk orang kanser, sebabkan kemanisan dia ni kalau sampai yang saya tunjuk hari ni tu, itu dah lebih. Maksudnya dia dah mula terlalu ranum. Cuba you tengok betul-betul. Okey, untuk kanser yang ni dah terlalu ranum. Okey, you kena ambil yang ada hijau-hijau, kuning-kuning lagi. Okey, baru dibenarkan untuk orang yang ada kanser. Baik, untuk yang lain, kepentingan untuk you faham kenapa fraktos tu bagus. Saya nak mula cerita pasal buah-buahan pula sekarang ni, iaitu dia tak banyak perlukan insulin untuk diguna pakai. Fraktos tu bila masuk, bila you proses fraktos. Yang jadi nak pakai insulin lebih sikit tu ialah you punya you punya glukos. Boleh faham tak? Kan buah tu ada glukos dan fraktos. Faham? Bukan semuanya fraktos sahaja. So itu sebabnya saya tak benarkan kalau ranum sangat untuk orang kanser makan. Lain daripada kanser, semua orang boleh makan. Okey, cukup. Introduction ni start daripada zaman Christopher Columbus lagi. Berapa lama dah buah-buahan ni terkenal di seluruh dunia. Sampaikan Hawaii tu sampai dia punya national fruits tu memanglah pineapple tu tak? Design dia kan cantik, betul tak? So di Malaysia ni dah banyak negara-negara tropika, terutama sekali yang ada matahari, dia cukup suka subur. Nombor 1 untuk metabolisme. Nombor 1 keuntungannya, metabolisme badan kita ni. Sebab tu nanti bila saya kata untuk lose weight, yang ni lah antara buah-buahan yang top untuk kita makan. Okey, sebab dia ada vitamin B, dia ada kekuatan untuk meningkatkan juga red blood cell dan sebagainya. Jadi kita jadi lebih, orang kata panas badan kita tu. Okey, sentiasa bertenaga. Itu maksud saya. Nombor 2, dia bila saya cakap tentang bertenaga, kat mana datangnya? 2 vitamin yang utama, vitamin C dan juga vitamin B. Okey, cukup. Kalau bukanlah B dengan C saja cukup, tapi kalau you ada vitamin C dan vitamin B saja, banyak proses dalam badan you boleh berfungsi dengan baik, sehingga kan dia boleh meningkatkan mood you. Tahu mood tak? Bagi you rasa bersemangat.
Nombor 3 ialah digestion. Pencernaan adalah satu masalah utama untuk ramai rakyat kita. Berarti kadang-kadang orang tu komplain sakit gastrik lah, sakit kembung lah, sakit kram dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada acid reflux, semua tu ada kaitan dengan pencernaan ataupun digestion. Jadi digestion ni yang bagus sekali ialah kenapa? Sebab dia ada satu enzim, kopi ni bromelain. Kalau you pergi kat kedai farmasi ataupun you tengok kat Lazada ke Shopee ke, kalau you type bromelain, dia ada jual pun, khas diekstrakkan untuk orang yang malas nak makan buah ni. Dia pergi beli apa yang dinamakan bromelain. Tahu bromelain tak? Bromelain ni adalah anti-inflammation dan juga dia juga untuk mencernakan proses absorption dan pencernaan, digestion of protein. Jadi kalau you banyak makan protein, yang saya tak galakkan, yang daging-daging tu, tetapi sampai tak langsung makan benda-benda yang ada bromelain, jadi susah lah kan. So dia bagusnya dia menghadam protein. Itu bromelain punya kerja selain daripada jadi inflammation. So it break down the protein. Yang ni baguslah supaya you tidak meragam perut you. Nombor 4, tadi saya kata apa? Weight loss. Ramai orang ambil nenas sebagai buah-buahan untuk menurunkan berat badan. Semua orang tahu kenapa. Siapa boleh jawab? Cepat. Jawapannya ialah kerana dia boleh meningkatkan serat. Yang saya duk suruh you makan fiber up tu, kalau hari tu you makan banyak apa orang panggil nenas, tak payah ambil fiber up pun tak apa. Tetapi jarang-jaranglah kita makan benda-benda yang berserat tinggi macam ni setiap hari kan. Maka sebab tu saya supply fiber up. Tapi hari yang saya makan banyak nenas, kalau saya lupa-lupakan fiber up pun tak apa. So nenas is a very good untuk jadikan prebiotik. Dia adalah makanan bakteria baik dalam perut kita. Bila bakteria baik dalam perut kita tu happy, maka body kita pun happy. Sebab apa? Semua penyakit bermula dari perut. Dan siapalah makhluk yang paling banyak dalam perut dan usus-usus besar kecil semua tu? Dia namanya bakteria. Habis. Nombor 5 pula sekarang ialah masalah diuretik. Tahu diuretik? Dia ni kalau siapa yang rajin makan nanas, dia senang lawas kencing. Jadi bila lawas kencing tu baguslah kan untuk masalah katakan kidney stone, ada masalah-masalah buah pinggang dan sebagainya. Cuma nanti saya bagi tahu salah satu masalahnya kalau terlalu lebih pula ada masalah dengan buah pinggang. Yang saya cerita ni makanan yang agak sederhana. Apa yang dimaksud sederhana? Dua ni. Okey, saya cerita terus terang. Besar-besar macam ni. Okey, 2 atau 3 ni. You makan sekali atau 2 kali sehari macam ni, bak kata orang 2 potong lah, 2 perahu. Yang ni kira sikit lah kan. Ambil 2 atau 3 potongan besar-besar macam tu. Sehari you boleh makan sekali pun dah alhamdulillah. Tapi kalau boleh 2 kali. Kalau banyak tadi tu, saya ingat kena makan 2 kali sehari. Okey. Bagi saya kalau musim kena makan buah nanas macam ni, memang 1 piring lah, lebih kurang 2 perahu dipotong-potong kecil. Itu dimaksudkan makan sederhana. Setelah kita sambung dengan cerita diuretik, you tak perlu bergantung sangat nak makan diuretik yang doktor bagi tu, kecuali kalau you penyakit jantung tu kena ikut amalan doktor lah. Tapi sengaja-sengaja you nak lawaskan kencing, nak kena pergi cari ubat, ini dia ubat dia, nanas. So boleh mengurangkan berat badan, dan yang ni semua kena dengar. Sebab bila dah berumur sikit, otot kita, sendi-sendi kita senang sakit dan lenguh dan sebagainya. This is one of the simplest, yang paling alami, paling natural untuk mengurangkan kesakitan. Bromelain tu kalau you tengok semua anti pain, kalau you pergi tengoklah ubat-ubat gout lah, ubat sakit arthritis lah, sakit lenguh-lenguh sendi dan tulang dan sebagainya tu, semua mesti ada bromelain. Tahu tak? Bromelain tu datangnya yang paling banyak, dia punya punca ialah nanas. Bagus. Okey, so anti-inflammation. Okey. Arthritis bagus, otot bagus. Tadi saya dah kata nombor 6 adalah untuk buah pinggang, untuk flush out. Dia cepat bila you minum air dan pula you makan nanas. Nanas kan banyak juga air, senang dia flush out. Baik, kita sambung nombor 7. Yang paling dah dibuat kajian ialah bagus untuk jantung.
Bayangkan, bagus untuk jantung. Okey. Sebab apa? Dia ada vitamin C, dia ada banyak antioksidan, dan dia ada orang panggil potasium. You tahu sangat-sangat kan potasium yang mencukupi. Saya ulang, yang mencukupi. Sebab nanti kalau banyak sangat, buah pinggang boleh rosak juga kan. So yang mencukupi, dia jaga degupan jantung. Dia make sure yang fungsi jantung first class. Itu dinamakan nenas punya power. Baik, sekarang tiba masanya kita cerita tentang masalah kulit pula. Selalunya buah-buahan dengan sayur-sayuran dengan herba memang ada kebaikan untuk kulit. Apa baiknya nenas pula untuk kulit? Macam-macam dia orang boleh buat. Setengah tu buat anti-aging punya formula, sebab dia ada magnesium dalam tu dan dia ada antioksidan. Lepas tu dia ada kuasa menjadi antibiotik juga. Dia boleh membunuh bakteria-bakteria, menyebabkan sampai orang boleh buat bila dia campur, ini dibenarkan ya, campur dengan telur, egg yolk yang yang kuning tu, kuning telur tu, lepas tu campur dengan sedikit susu. Ini sahaja masanya saya benarkan you pakai susu, bukan untuk minum, untuk buat apa? Buat mask. Jadi you campur dengan perahan nenas ni, air nenas ni, yang agak pekat sikit, yang you press betul-betul jus dia, you campur elok, ataupun you blend pun boleh. Ada sikit-sikit sabut-sabut dia lagi pun tak apa. Pasal apa? You nak buat sebagai mask. Faham tu? Apa yang you nak daripada nanas tu? You nak bromelain dan vitamin C, dan dia juga tinggi dengan vitamin A. Kalau you dengar A, dia dengar C, itu memang cun untuk kulit. Okey, baik, sambung. Nombor 9 ialah untuk blood circulation. Tahu blood circulation tak? Peredaran darah. Apa saja yang meningkatkan peredaran darah memang baik. Tapi kenapa dia meningkatkan peredaran darah? Sebab dalamnya ada satu bahan namanya copper. Okey, copper ni terkenal untuk meningkatkan red blood cell. Bila red blood cell meningkat, maka dia boleh meningkatkan oxygen supply. Bila oxygen supply cantik, jadi banyak bahan-bahan toksik yang boleh dinyahkan. Okey. Nombor 10, ada kebaikan untuk mata. Okey, mereka yang suka ambil nenas katanya memang tinggi dengan A, C juga, masalah cataract, okey, dan masalah macular degeneration. Macular degeneration ni ialah dia boleh menyebabkan sampai jadi buta. Sebab apa? Di belakang tu ada satu point namanya macula. Macula tu kalau dia punya supply blood semua, oksigen tak cukup kat situ, lama-kelamaan dia akan mengikut proses penuaan pula tu, lama-lama dia boleh jadi sampai buta. Okey, jangan main-main. Okey, nombor 11 untuk tulang. Jadi orang perempuan jangan nak depend on susu saja. Nenas ni pun ada kuat dengan dia punya kalsium, especially magnesium dia cukup banyak. 73% daripada keperluan harian datang daripada nenas kalau you makan hari-hari. Bayangkan. Okey. Berarti dia mengurangkan osteoporosis lah kan? Okey, cantik. Baik, kita sambung tentang kolesterol pula. Nombor 12, kolesterol boleh turun. Bukan takat kolesterol saja boleh turun. Saya letak sekali dengan kolesterol ni dengan blood pressure. Untung tak? Kolesterol boleh turun, blood pressure boleh turun. Ada kaitan dengan potasium juga. Sebab tinggi nilai potasium dalam nenas kita ni. Baik, sambung. Ada satu lagi namanya penyakit-penyakit, yang ni bagus zaman-zaman COVID ni. Pasal apa? Dia penyakit flu, penyakit cold, demam-demam sesama ni dan sebagainya ni. Lagi satu batuk-batuk. Memang baik kalau kita banyakkan ada bromelain dalam badan kita, dan satu lagi vitamin C lah kan. Dia juga membantu untuk bagi mereka yang ada sakit tekak, yang senang ada mucus. Tahu tak mucus? Senang ada kahak. So that's very good. Kenapa ramai orang suka ambil nenas? Yang ni bagi pihak yang pernah kena kanser dan yang tak mau kena kanser, ataupun yang dah kena kanser, ini adalah makanan rapat anda yang terkenal untuk mengurangkan masalah kanser, sama ada you belum kena ataupun you dah kena. Inilah makanan. Saya tak kata sebagai ubat, makanan. Sebab apa? Kan saya kata tadi, bromelain tu dia anti-inflammation. Okey, inflamasi adalah salah satu daripada penyebab boleh jadinya kanser juga kan. Dan dia ada banyak antioksidan. Maka inilah makanan orang kata sepatutnya ditambah harian. Inilah makanan yang sebatilah sepatutnya.
Dan kanser ni kalau kita cerita, dia mesti ada backup dengan research, okey. Berarti kajian dah dijalankan tentang apa tu nenas ni bagus. Anemia, yang tak cukup darah, tolong orang perempuan semua sekali yang ada masalah tak cukup makan, tak cukup apa tu zat besi dan sebagainya, ni dia, okey. Fertility, kesuburan untuk perempuan dan lelaki bagus sebab dia ada, kenapa dia ada C, vitamin C, dia ada zinc, dia ada folate dan dia ada copper lagi sekali. Semua ni especially zinc memang meningkatkan apa tu mereka yang bermasalah kesuburan. Okey, kesuburan kita ni zaman moden ni cukup berleluasa sebab terlalu banyak apa tu body kita bahan-bahan yang toksik dah masuk. Betul tak? Okey, cepat. Nombor 16 sekarang ialah apa tu dah habis. Nombor 17 sekarang ialah masalah dandruff. Dandruff ni banyak bahan-bahan yang 2-3 hari lepas pun boleh pakai. Hari ni pun boleh pakai. Dandruff. Okey, dandruff kelima memang bagus. Nausea, orang yang suka mual-mual ataupun lower, especially motion sickness, travelling sickness, orang yang bermasalah bau mulut ataupun suka jangkitan pegaham dan sebagainya tu boleh dijadikan antiseptik, rinsing untuk you kumur mulut. Dan last dua, saya dah kata tadi, dia antara terbaik serat dalam dunia makanan, buah-buahan ni, dia antara yang terbanyak serat. Okey, dan ujung-ujung sekali ada kajian dibuat disebabkan dia boleh menurunkan blood coagulation, blood clotting, dia mengurangkan masalah mendapan darah ataupun pekatnya darah, maka dia bagus untuk orang yang kena stroke. Kan, stroke ni masalahnya dia pun dah makan ubat bercair darah dan sebagainya. Baik. Tiba masanya saya kena stres. Walaupun seronok saya cerita tentang khasiat, tapi saya lebih nak anda fokus kepada bahayanya. Walaupun cantik, walaupun nampak dia punya isi macam itu semua, nombor satu saya nak tanya, pasal apa? Nombor satu, you rasa gatal mulut dan gatal tekak kadang-kadang. Setengah orang tak boleh makan langsung. Sebab apa? Dia ada, nombor satu, kalau you ada alergi kepada bromelain, sebenarnya yang jadi gatal, yang you nak kena potong dia punya bulu hidung semua kan. Dulu kan nenek I masa kecil-kecil tu dia potong, ada lorong-lorong dia elok-elok kan. Lepas tu dia kena buang dia punya bulu-bulu hidung dia tu. Faham tak? Dalam nenas ni ada. Yang tu memang kena buang, lagi gatal lah nanti kan. Tetapi bromelain tu saja dalam nenas tu boleh menyebabkan you ada alergi nanti. So itu kalau you betul-betul alergik sampai makan 2-3 potong dah rasa macam gatal sangat, tak payah makanlah. Setengah orang kata you rendam dalam air masin. Biarkan 15 minit, 20 minit, lepas tu buat lagi sekali rendam juga, boleh menghilangkan. Kalau betul dia hilang, no problem. Tapi kajian dah dibuat, bukan pasal you rendam dengan air garam tu nak jadi gatal tak gatal. Bromelain yang dalam isi, dalam flash nenas tu menyebabkan you boleh alergik kepada getah dia. Faham? Nombor dua yang paling popular yang you kena berjaga-jaga ialah orang pregnant. Memang fakta, kalau you banyak sangat makan nenas, bromelain semua ni, dia boleh menyebabkan contraction kat uterus you, terutama sekali dalam trimester yang pertama, 3-4 bulan yang pertama tu you jangan nak main-main dengan nenas lah maksud saya. Tapi kalau you mengidam, tahu mengidam tak? You mimpi nampak muka nenas, nampak isi nenas, meleleh air liur tu, yang tu you kena makan. Satu atau dua potong cukup. Faham tu? Jangan sampai tak makan pula. Kalau you tak ambil 1-2 potong kecil untuk menghilangkan you punya rasa terliur ataupun mengidam tu, itu no problem. Okey, jangan pula you mengidam nak kena makan 3 biji satu hari, itu cari pasal. Tapi betul, fakta, ada masalah tentang uterus punya contraction, takut nanti jadi masalah abortion. Faham tu? Okey, nombor 2, nombor 3 ialah masalah stomach. Kalau you ada gastrik, okey, setengah orang bila dia makan nenas dia lega. Setengah orang dia makan nenas dia lebih teruk. So bergantung pada you.
Kenapa? Bila you ada macam acid reflux pula lagi kan, macam masalah GERD kan. Ada orang baik bila minum jus ni ataupun minum smoothie dia boleh. Sebab apa? Dia ni acidic. pH nenas ialah 3.0. Dekat nak sama dengan perut kita dah dia punya acid dia tu. Tapi tak ada pula bila you gigit dia rasa macam menyengat sampai habis luka you punya lidah semua kan, tak kan? Itu Tuhan jadikan cantiknya walaupun acidicnya sampai pH 3.0 tu, bila dia masuk dalam perut dia boleh stablekan balik dengan you punya hydrochloric acid, dan dia boleh tolong hydrochloric acid untuk break down the protein. Itu yang cantik, sebab protein yang jadi masalah besar penyakit-penyakit disebabkan dia terlalu heavy makanan dia. Baik, kita sambung. So saya dah cerita masalah bahayanya 3 kan. Allergy, miscarriage, maksudnya keguguran. Nombor 3 adalah masalah perut. Kalau you tak boleh jangan paksa dia. Kalau you rasa lega, okey. Itu lain orang, lain dia punya reaksi. Tapi dah ada kes yang sampai nanti jadi diarrhea, jadi muntah-muntah, itu kita tak nak. Okey. Nombor 4 ialah masalah bleeding ataupun pendarahan. Sebab dia boleh mencairkan darah. So kalau you dah ambil ubat pencair darah pula lagi, jangan banyak makan nenas. Pasal apa nanti darah you orang panggil jadi cair sangat pula, nanti kan senang nak berdarah pula. Terutama sekali perempuan juga yang haidnya terlalu banyak pendarahan, jangan terlalu banyak makan nenas. Clear? Nombor 5 ialah masalah tadi saya kata bagus untuk you kumur-kumur. Tapi kalau you terlalu banyak makan nenas, sebab dia acidic kan, pastikan you minum lepas pada tu. Maksud saya nak bagi hilang dia punya asid tu. Itu maksud saya. Apa perkataan saya nak kata tu, you flush ataupun you clean up, you wash down, basuh dia. Apa perkataan basuh pula kan? Maksudnya you try to clean up you punya acidic punya daripada nenas tadi tu dengan minum banyak air. Pasal apa nanti ada setengah orang kalau terlalu rajin dia makan nenas, gigi ataupun dia punya enamel tu boleh rosak. Okey, so kena hati-hati. Jangan sekali-kali you makan nenas kalau you dah kena dialisis semua, tolong. Pasal apa? Dia tinggi dengan potasium. Orang yang ada masalah buah pinggang kan, potasium tak boleh tinggi, termasuk buah pisang dan sebagainya. Jadi nenas antara buah yang you kena hati-hati. Faham? Selain daripada potasium, dia ada satu lagi asid nama oxalic acid, yang tu pun boleh merosakkan you punya buah pinggang nanti. Kalau you bermasalah. Kalau you tak bermasalah, dia antara yang terbaik. Itu dia punya punca cerita. Dan ujung-ujung sekali, walaupun saya tak galakkan you makan ataupun nenas ni dengan susu, setengah daripada anda masih lagi ketagih susu kan. Kalau ya pun you jangan campur susu dengan nenas. Okey, dah didapati masalah pencernaan nanti. Susu dengan nenas dia berlawan. Nanti satu kali saya cerita apa jenis kombinasi makanan-makanan yang membahayakan diri kan. Umpamanya kalau pisang dengan susu pun ada kajian mengatakan tidak baik untuk kesihatan. Tapi itu lain kali. Cukup dulu hari ini, kita dah habis. Semoga anda mendapat manfaat, dan tak sesuai kalau kita tak cerita tentang sikit resepi terbaru yang saya cuba. Pakai nenas punya kulit. Tahu kulit nenas ni kulit. Okey, you jangan buang tahu. Tapi pastikan nenas yang organik yang tak ada orang spray lah. Kalau ada orang spray tak payah pakailah kulit tu. You cuci elok, you buang yang tajam-tajam ni semua. Bukan you nak makan kulit tu. You nak nanti rebus. Boleh faham Ambil kulit dia, the pineapple peel they call it, and then you ambil also pineapple punya core, dia punya tengah-tengah tu kan, yang pelepah tengah dia tu kan, yang you rasa macam tak ada isi apa-apa tu, yang keras sikit tu, tapi rangup tu, yang tu you potong dengan dia punya peel tu. You ambil satu nenas ni, you masuk dalam periuk. Okey, lepas tu you masuk ginger apa dia, halia. Okey, dan last kali nanti bila you nak tengok dia nak mendidih apa-apa sikit, you tabur kalau nak pakai powder. Tapi kalau tak pakai powder, turmeric, kunyit, awal-awal lagi you dah masukkan 3 ni. So orang Jamaica, dia orang punya famous pakai
minuman yang terkenal di sana, dia panggil Jamaican Pineapple Juice. Rupanya dia masuk kulit, dia masuk dia punya pelepah tengah tu, dia punya core tu, lepas tu isi dia makan asing. Dia masuk ginger, dia masuk turmeric. Sikit lah turmeric dengan ginger tu lebih kurang 1 inci potong halus-halus, ginger pun 1-2 inci potong halus-halus, tapi yang banyaknya sebiji kulit ni boleh untuk satu periuk kecil. Selalunya saya nampak lebih kurang 1-2 liter. Petang ni saya nak buat eksperimen. Dulu saya dah buat sekali tapi saya tak berani sebab saya takut saya takut kulit ni tak organik. Saya tak tahulah dia spray tak spray. Itu pun organik pun yang kena basuh dulu. Basuh. Lepas tu dapatkan air tu elok-elok. Setelah rebus lebih kurang 15 minit, biar dia mendidih semua elok-elok, you tapis. Okey. Bila tapis nanti, you masuk limau, you masuk apa? Selalunya limau dengan apa cepat? Limau dengan madu. Jadilah minuman yang antara sedap lah. Saya pernah buat isi dia dengan yang saya cerita ni, tapi saya belum buat kulit dia. Jadi kita belajar buat dengan kulit boleh tak? Dan you cerita ke saya macam mana rasa dia. Saya ingat memang sedap jugalah, mesti ada rasa nenas semua kan. Baik, cukup dulu. Bagi mereka yang nak madu, yang saya kata nak siap tu, besok lusa sampai ke office saya mungkin hantar pada hari paling lambat hari Thursday malam ataupun Friday morning saya hantar. Boleh? You all jangan marah saya sebab zaman PKP ni banyak sangat tahanan yang nak keluar. Bahkan saya kesian kat budak-budak saya, dia kata kena tahan dekat 3 kali kat Greek sana. Sebab dia kena masuk bahagian Lenggong, bahagian Greek, ada 1-2 grup tu pergi ambil kat bahagian Keruh. Pernah dengar tempat Keruh ni kan? So is deep in the Perak area tu, dah border dengan Kelantan dengan Kedah tak salah saya kan. So please sabar. Benda yang baik tu dan original saya tak nak simpan lama-lama, saya ambil yang fresh, saya bottlekan, saya bagi pada you. Okey? Tapi apa pun saya janji insya-Allah latest by this Friday saya akan post semua. Okey? Banyak bersabar dan I'm sure you will enjoy it. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.